warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazami binti Zakaria. Baiklah, selepas sesi pengajaran dan pembelajaran, saya telah dapat membuat satu refleksi tentang pengajaran saya di dalam kelas. Banyak perkara yang saya telah pelajari daripada PDP saya pada hari ini. Pada mulanya, saya amat risau memikirkan bagaimana untuk menjayakan persediaan mengajar harian ini. Pertamanya, saya mengajar mata pelajaran Bahasa Malaysia di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, di mana mata pelajaran Bahasa Malaysia ini merupakan bahasa kedua bagi mereka. Pada mulanya, saya berasa kurang yakin untuk menggunakan Bahasa Malaysia sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran saya. Hal ini kerana saya takut mereka tidak dapat memahami atau mengerti apa yang akan disampaikan oleh saya. Namun, saya telah cuba atasi masalah ini dengan menggunakan Bahasa Malaysia saya dengan kadar pertuturan yang sangat minimum agar dapat dipahami oleh murid saya. Selepas peringkat pertama dalam pengajaran dan pembelajaran, apa yang saya dapati, pelajar telah mula menunjukkan reaksi yang positif dan baik. Barulah rasa keyakinan saya timbul. Kemudian, barulah saya dapat agak dan berasa selesa untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran saya pada hari ini. Semasa menjalankan PMP saya telah dapat mengesan beberapa kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran saya. Antara kekuatannya ialah saya dapat mengawal kelas dengan baik. Persediaan rapi telah dibuat sebelum memulakan PMP hari ini bagi mengelakkan sebarang masalah yang berlaku pada sepanjang PMP saya. Persediaan awal adalah sangat penting pada saya, di mana ia dapat membantu saya menyampaikan isi pelajaran atau objektif saya pada hari ini dengan baik. Masa yang perlu dipatuhi amat diterapkan oleh saya, di mana segala aktiviti yang saya telah rancang dengan kemas dan teratur, segala pemilihan kaedah dan peralatan yang menarik dan sesuai untuk murid akan saya pastikan dan sesuai dengan keadaan murid di dalam kelas. Di mana dengan aktiviti dan peralatan yang saya sediakan supaya dapat mengawal keadaan aktiviti pembelajaran saya, supaya dia dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Aktiviti yang pertama melalui set induksi, tayangan rakaman video aktiviti menggosok gigi yang dilakukan oleh murid tahun 3P itu sendiri, yang mana saya telah merakamkan video ini semasa mereka menjalani aktiviti menggosok gigi di sekolah. Selain itu, pada set induksi juga saya telah menjalankan aktiviti permainan meneka perkataan melalui papan kod huruf, yang mana meminta murid meneka apakah perkataan yang akan mereka dapat, di mana perkataan tersebut akan membuktikan isi tajuk pelajaran saya pada hari ini. Dengan aktiviti tersebut, pada permulaan itu ia akan secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar dan meneruskan pengajaran, selain dapat memberikan keseronokan kepada murid. Ini dapat dibuktikan melalui kerjasama yang baik dan pelibatan dari segi secara aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh saya. Saya dapati mereka cukup seronok dan teruja dengan aktiviti-aktiviti yang telah saya lakukan. Dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut juga saya telah gunakan strategi pengajaran yang lebih berpusatkan murid, di mana dapat dilihat melalui pelibatan aktiviti-aktiviti tersebut semua melibatkan murid yang melaksanakannya, dan murid akan kelihatan lebih aktif. Rentetan itu, iklim kelas juga adalah baik, yang mana suasana yang ditunjukkan oleh murid adalah ceria. Daripada pemerhatian yang dilihat, dengan adanya kemudahan smartboard di dalam kelas telah memberikan kemudahan kepada saya untuk menayangkan sesuatu, gambar atau objek yang lebih menarik dengan kepelbagaian warna yang dapat menarik minat murid. Kebaikan yang pertama yang saya dapat kesan ialah yang sangat jelas murid telah mempunyai pengalaman sedia ada, di mana mereka sendiri melakukan rutin harian menggosok gigi di rumah
dan juga di sekolah, di mana mereka perlu menggosok gigi selepas waktu rehat. Semua murid diwajibkan untuk membawa alatan menggosok gigi. Jadi melalui pengalaman ini, murid telah mengetahui, mendapat pengalaman yang luas tentang keadaan seharian mereka. Saya juga telah menggunakan kaedah atau teknik ganjaran dan pujian yang mana menghargai murid dan dapat untuk menarik minat murid. Selain itu, saya telah menerapkan dari awal lagi dalam kelas saya pujian baik, bagus dan pandai kepada murid. Mereka perlu mengulang semula perkataan atau ujaran saya itu dengan semangat, yang di mana saya akan dapat ketahui mereka memberikan tumpuan semasa PDP. Dan penggunaan ICT dalam PDP juga dapat menarik minat murid, membantu mereka memahami dengan lebih jelas lagi isi pengajaran yang akan saya sampaikan. Selain itu, bagi saya juga mempunyai satu kelebihan dalam kelantangan suara, yang mana saya fikir kelantangan suara itu dapat mengawal kelas dengan baik dan memudahkan murid untuk mendengar dengan teliti dan sekaligus membantu pemahaman mereka terhadap pelajaran yang ingin disampaikan oleh saya. Segala arahan yang saya beri akan dipatuhi oleh mereka dan memudahkan saya untuk menjalankan aktiviti yang dirancang dengan baik dan lancar di dalam kelas. Ketegasan dalam menyampaikan pelajaran juga telah membuatkan pelajar lebih hormat kepada kami sebagai guru. Selain itu, kejelasan dalam memberikan arahan merupakan satu kemahiran yang penting, di mana di SDKC ini saya juga perlu mempelajari bahasa Cina untuk memberikan arahan kepada murid supaya mereka memahami apakah yang diminta oleh guru. Di sini dengan kefahaman guru dalam bahasa Cina dapat mempengaruhi murid agar mereka berkeyakinan untuk menimba ilmu atau untuk bersama-sama dalam PMP yang saya jalankan. Selain itu, pertuturan yang baik juga dapat melancarkan proses pengajaran, di mana menggunakan bahasa yang standard dan mudah difahami oleh pelajar ketika mengajar. Di mana saya perlu mengoptimumkan dan meniminakan ke bahasa saya kepada yang lebih mudah supaya murid dapat memahami apa yang saya hendak sampaikan. Arahan yang jelas dan tegas perlu difahami oleh murid dan mereka dapat melakukan tugas yang diberikan dengan baik. Di sini apa yang saya dapati, murid memahami apakah yang saya ajarkan pada hari itu, iaitu tentang cara-cara menggosok gigi dengan baik. Apa yang saya dapati hari ini, saya sangat berpuas hati, dan daripada aktiviti dan tugasan yang saya berikan, apa yang saya lihat, murid dapat menjalankan tugasan aktiviti, tugasan catatan cara-cara menggosok gigi semuanya dengan baik. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih.